Saudara Muzamil dari Kedah. Dia mendedahkan bahawa senarai kepimpinan parti PPBM jelas mencatatkan bahawa Presiden parti itu adalah Tan Sri Muhyiddin dan bukannya Mahiyadin. Apakah keabsahan beliau menggunakan nama tersebut? Jadi persoalannya sekarang, apakah dengan menggunakan nama glamour dibolehkan dari aspek perundangan? Kerana nama itu dihantar kepada ROS, iaitu Jabatan Pendaftar Pertubuhan. Persoalan ini perlu diparusi, saudara. Ini soal undang-undang. Dan Tan Sri Perdana Menteri, beliau adalah orang yang paling tinggi dalam sistem kepimpinan negara. Beliau Perdana Menteri. Ini perlu diselesaikan. Apalah salahnya tampil ke hadapan khalayak buat pengumuman. Mohon maaf, tak ada masalah. Orang Melayu ni kalau kamu minta maaf, tak ada masalah pun. Bukanlah kita nak marah, tuntut kamu tak jawatan. Tidak. Kalau hak kamu lah. Tapi mesti telus. Apalah salahnya masuk ke kaca TV, panggil press conference, saya dengan ini mohon maaf atas kesilapan saya. Dan lepas itu panggillah pula ini Pegawai Negara mengesahkan bahawa Tan Sri Muhyiddin itu adalah Mahidin yang masukkan. Buat alliance. Selalunya kita kalau kita membuat satu kontrak, kalau nama kita tu ada dua nama, kita buat alliance A. Sebab bila keputusan Mahkamah Shah Alam semalam ni very serious. Kerana bukan itu saja, dia turut menyangkuti soal keabsahan Parti Peribumi Bersatu. Kalau itu keadaannya, Parti Peribumi Bersatu boleh disahkan sebagai parti haram. Begitu juga dia menjelaskan. Saudara Mazmil, dia kata begitu juga tentang pelantikan Susa. Kerana Datuk Wira Mazuki dipecat. Surat pemecatan dan pelantikan Datuk Hamzah Zainuddin sebagai Susah Agung PBM ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin, yang tak ada A, yang tak ada Mahidin. Apakah surat itu sah? Ini dia punya kesan, saudara. Jadi saya mengharapkanlah para penasihat Tan Sri Perdana Menteri perbetulkan. Kalau yang salah, mengakulah salah. Jangan berterusan benda begini, dan jangan kita jebakkan negara kita. Kerana beliau akan mendatangi banyak lagi dokumen-dokumen penting. Saudara Sabi Ali, macam mana orang tahu negara kita sekarang ni, saudara, semuanya adalah di ujung jari. Sebab itu kita pimpinan negara, pemimpin, menteri harus berhati-hati. Ini keadaan, saudara. Sebab kalau hari ini, mulai hari ini rakyat kena panggil saudara ni Tan Sri Mahidin lah. Rakyat kena memanggil beliau sebagai Tan Sri Mahidin. Sebab ejaannya Mahiddin. Tan Sri Mahidin sebagai Perdana Menteri Darurat. Jadi kalau nama sendiri pun seolah macam nak menipu, apalah nasib dana negara? Ini penting sangat. Sebab dana negara yang telah pun dapat diberi kebebasan kerana menggunakan akta darurat dan sebagainya. Jadi apakah keabsahan ini dokumen tentang wang negara ini nak digunakan? Ini penting sangat. Ini menyangkut soal undang-undang. Kita warga cinta damai. Kita warga yang menyantuni undang-undang. No one is above the law. Jangan merasakan diri itu Perdana Menteri boleh langgar segala-galanya. Ini saya pun nasib baik tak tahu nama Abah Bakar. Bukan, saya bukan tujuan untuk menghina. Saya tak suka untuk kita menggunakan nama-nama yang bukan-bukan. Tak, itu bukan wong saya, ya. Tetapi bagi saya, beliau mesti mengusahakan supaya rakyat tidak merasakan satu Malaysia kena tipu. Hari ini seolah-olah kita ni kena tipu. Nama lain. Saya tulis nama saya Amir Hijaz sebab bapa saya nama dia Kamal Hijaz. Nama saya Kamal Amir. Jadi panggil saya, nama saya Amir Hijaz. Kamal itu nama keluarga. Apa salahnya berterus terang, saudara? Apa salahnya? Malu ke dengan nama Mahidin ni? Itu nama yang diberi. Jadi saya tak tahulah. Dan ini saya menerima pula catatan daripada saudara Datuk Zabah. Apa katanya? Ini orang bagus dia cakap. Dia kata heboh dalam media sosial hari ini melibatkan nama Perdana Menteri yang tidak diterima atau diakui oleh Mahkamah Shah Alam. Dia warga Paguh. Dia kata nama
Tan Sri Muhyiddin tidak diterima dan diperakui oleh Mahkamah Shah Alam. Jadi dia kata, saya sebagai orang Paguh memang mengetahui akan perkara ini lama dulu. Terutama semasa pameran nama-nama calon untuk pilihan raya umum. Nama sebenar dia Mahir Adin, bukan Muhyiddin. Ya, bila saudara bertanding dalam pilihan raya, selalunya pergi daftar dengan pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya, selesai nama dah okey semua, itu ada tempoh lebih kurang setengah jam, dia panggil tempoh bantahan. Jadi nama-nama itu akan dipamerkan di pejabat pendaftaran pilihan raya. Dan waktu itu menurut Sabah, beliau dah nampak benda tidak tegur, benda tak kisah je, tapi yang menghairankan katanya, kenapa dia masih menggunakan nama samaran semasa berurusan secara rasmi dengan pihak-pihak yang berkenaan. Apakah dia tidak berasa bersalah kerana memperolokkan urusan-urusan rasmi selaku menteri dan kini sebagai Perdana Menteri? Don't you feel guilty or not? Sedangkan kata Saudara Zabah, setiap urusan rakyat terutama dalam mengisi apa-apa borang rasmi, sama ada dalam permohonan kerja, dalam permohonan minta beasiswa, sebuah permohonan nak masuk IPTA, malahan berurusan dengan ketua kampung sekalipun menggunakan nama resmi seperti yang ada dalam kad pengenalan. Jika didapati permohonan tidak memberi kenyataan yang benar atau memberi butir-butir palsu, maka permohonan ini akan ditolak. Jadi sekarang Perdana Menteri sendiri dengan tidak secara langsung telah memasukkan butir-butir pribadinya. Terserahlah pada rakyat atau mana-mana peguam jika mahu mencabar perkara ini ke mahkamah. Kerana Mahkamah Shah Alam, kata Saudara Zabah, telah membuka pintu untuk siapa sahaja yang ingin masuk mencabar tentang keadaan begitu. Jadi saya cuma menasihatkan supaya pegawai-pegawai Tan Sri Perdana Menteri segera memperbetulkan. Tak salah, tak ada masalah. Kita boleh terima. Cuma kita tak mahu diperolok-olokkan. Kerana Tan Sri Perdana Menteri akan berterusan sebagai Perdana Menteri menandatangani pelbagai dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen rahsia. Dokumen-dokumen yang menyangkuti. Dokumen rasmi. Melibatkan negara. Jadi, petinya besok kalau jadi apa-apa, dia boleh lepas tangan. It's not me, it's not me. Saya Muhyiddin. Itu Muhyiddin. Ini cerita sebenarnya. Jadi sekarang ni ada 2 orang COVID. Itu keadaannya. Jadi saudara Dali Samtu, lepas ni banyak lagi lah. Allah SWT akan membuka kebenaran. Saya tidak mahu menyatakan persoalan itu. Jadi bagi saya, keabsahan itu penting. Jadi pasal Najib tahu media ni akan jadi macam ni, so itu sumpah lanat. Saya pun tak mahu nak komen soal itu saudara. Bagi saya. Now, satu perkara lagi, bila saya menerima kiriman daripada Timbalan Presiden UMNO. Itu Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan. Dia kata, tindakan kerajaan, ini menyangkut soal ekonomi kita. Tindakan kerajaan membina ordinan darurat untuk memberikan kuasa kepada kerajaan menambah perbelanjaan tanpa melalui Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri adalah sangat membimbangkan. Ini pandangan beliau. Beliau juga adalah orang tokoh korporat. Beliau juga adalah pakar ekonomi. Dia kata darurat tidak boleh mengenepikan accountability dan ketelusan dalam apa jua keadaan sekalipun. Keabsahan, legitimasi, tindakan pindaan ordinan tersebut tidak semestinya memberikan ia legitimasi moral. Dari segi moralnya, sesuatu yang sah dalam darurat mestilah juga sesuatu yang dipandu dan diputuskan dengan nilai moral dan dengan nilai prinsip. Apalagi bila ia melibatkan perbelanjaan dana awam. Tiada keadaan, walau serumit dan sesukar mana sekalipun, kata Datuk Mahsan, wajar melepaskan kerajaan dari rigorous scrutiny untuk membelanjakan wang rakyat dan hasil negara. Jadi kerajaan kita masih lagi adalah kerajaan awam dan bukannya sebuah kerajaan junta tentera. Jadi maka bertindaklah dengan norma dan tata kelola yang sesuai dengan sifat sebagai sebuah kerajaan awam. Walaupun negara kita sekarang ni darurat, tapi bukanlah junta tentera. Masih lagi negara awam. Jadi malah semasa kedudukan darurat lah, kerajaan mesti lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam membelanjakan hasil negara. Kerana kelumpuhan mekanisme semak dan imbang serta perlembagaan yang tidak berfungsi. Perdana Menteri mesti dengan segera melakukan perkara yang betul
dan sewajarnya untuk negara ini dan kepentingan demokrasi Malaysia. Malaysia dan rakyatnya wajar mendapat kewibawaan yang lebih baik daripada pemerintah. Ini hasrat daripada Timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan. Jadi bagi kita mengharapkan, betul dah diluluskan. Dia Maulid Tuan Agong telah pun menandatangani dekrinya. Okey, kita terima. Tetapi bagaimanapun, ini tidak dari segi moral. Mesti ada check and balance. Tidak boleh berbelanja suka hati. Sebab negara sekarang ni dalam keadaan yang sukar, saudara. Apatah lagi apabila adanya usaha-usaha menteri sekarang ni berada di luar negara. Itu Datuk Azmin Ali, dia pergi ke Korea, pergi ke Jepun. Datuk Syahmuddin pergi ke China, berusaha untuk mengembangkan ekonomi dan juga bagi saya mungkin memohon pinjaman. Jadi kalau mohon pinjaman tu kita nak tahu berapa pinjamannya. Tak boleh disembunyikan sebab kita, warga generasi, anak cucu kita nanti akan menanggung. Sebab hari ini, jumlah hutang negara sudah mencapai 62% melebihi KDNK yang diluluskan oleh Parlimen. Saudara Abdul Ghani, duit dah susut nilai. Saya amat takut bila saudara kata duit dah susut nilai. Kerana bila wang kita, ringgit kita susut nilainya, maka ekonomi kita bertambah teruk. Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya juga runsing lah berhubung dengan kedudukan politik. Sebab kita dah dengar macam PAS, dia dah bersama dengan PBM dalam pembentukan Parti Perikatan Nasional. Tetapi dalam waktu yang sama masih mahu bersama dengan Muafakat Nasional. Jadi saya pun heran lah. Jadi Tuan Haji, ramai ahli PAS yang kecewa, saya tahu. Saya mendapat telefon, panggilan telefon, kiriman, ramai. Banyak ahli PAS yang kecewa.